Tidak. Dia memberi tunjuk kepada diri dia sendiri. Dia menyelamatkan diri dia. Macam kita kata baca ayat yang minggu lepas. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan kamu datang balik kepada kamu. Sebab itulah bila kita bincang, sebenarnya dalam mana-mana, kalau kita kata kalau bidang anda dalam perbankan Islam dan ekonomi Islam, sebenarnya memang dalam setiap perniagaan, setiap tabarruat, setiap sedekah yang kita buat, setiap sumbangan yang kita bagi kepada masyarakat daripada kewangan kita, tenaga kita, sebenarnya tidak boleh lari daripada sebarang interest. Tidak boleh lari daripada sebarang keuntungan yang kita inginkan di sebaliknya. Kalau orang yang bukan Islam, orang yang dia panggil low level, interest in low level, mereka berniaga, memberi pinjaman, mereka mengharapkan ada interest, adanya riba, adanya faedah yang boleh dibayar lebih daripada harga yang dipinjamkan. Kalau dipinjamkan $100, $100, maka diharapkan orang tu akan bayar 110 pound. 10 tu interest daripada pinjaman tadi. Ini orang bukan Islam. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan syariat Allah. Maka faedah dia tu ialah 10% tadi dari interest dia. Tapi bagi orang yang beriman, dia memberi pinjaman. Bagi Islam, pinjaman tidak boleh ada sebarang riba, tidak boleh ada sebarang faedah daripadanya. Pinjaman adalah akad, adalah transaction ataupun kita panggil kontrak yang mana sebelah pihak saja, dan ia berbentuk benevolent, ihsan kita kepada orang, nak bantu orang, nak mudahkan bebanan, nak ringankan bebanan orang lain, bukan untuk mendapat keuntungan. Ia bukan sebagai satu benda yang komersial. Jadi kita bagi pinjaman supaya dia bayar balik dengan 100 juga. 100 kita, dia bayar balik dengan 100. Walaupun kadang-kadang 100 yang dibayar kemudian itu nilainya akan bertambah kurang berdasarkan kepada time value of money. Bahawa hari ini, 100 hari ini adalah lebih mahal daripada 100 10 tahun yang akan datang ataupun setahun yang akan datang. Kerana apa? Harga mata wang akan jatuh. Ada kebarang yang akan jatuh dan ada kebarang naik. Di sana adanya berlaku kerugian. Jadi menunjukkan bahawa Islam, dalam pinjaman Islam, bila mana Islam memberi pinjaman, kita memberi pinjaman kepada orang lain, sudah pasti kita akan confirm rugi kalau ikut undang-undang duit dunianya. Namun demikian, tetap di sana ada keuntungan yang lebih kepada high level profit, high level interest, lebih tinggi daripada keuntungan yang manusia biasa yang tidak beriman boleh berfikir, iaitu keuntungan di hari akhirat. Bila mana kita beri pinjaman RM1, Allah Ta'ala akan beri pinjaman, وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, kan? Kalau siapa yang memberikan pinjaman yang baik kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan gandakan lagi pinjaman itu kepada dia. Sebab itulah ulama fiqh melihat bahawa memberi pinjam kepada orang yang memerlukan adalah lebih baik daripada dia memberi sedekah kepada orang yang barangkali perlu, barangkali tidak, kan? Sebab itulah pinjaman dalam Islam, qard itu dipanggil nama qard ataupun i'arah, kalau pinjaman kepada dalam bukan bentuk madi, bentuk duit, maka ini lebih disukai oleh syariat daripada kita memberi sedekah. Contohlah kalau kita duduk di rumah, kita ada orang nak pinjam duit dengan kita RM100, £1 katakan, nak pinjam duit, dan kita tahu dia ni masya-Allah orang yang memang memerlukan sangat, dan orang yang baik, orang yang bagus, orang yang amanah dengan duit yang seumpamanya, dan dia juga memang sangat memerlukan duit ketika itu. Dan tidak ada orang yang tebal muka datang jumpa kita nak pinjam duit tapi dia ni tak perlukan sangat duit. Jarang. Biasanya orang yang memang sangat-sangat perlu, dia menebalkan muka dia, malu dia nak datang jumpa kita, segan ni cakap kata ni sebenarnya ada hajat sikit ni, kan. Apa dia? Adalah, tapi segan sebenarnya kalau tak terdesak ni memang tak datang jumpa kata ni. Tapi sebab terdesak sangat ni, apa dia? Kata nak pinjam duit sikit sebenarnya, insya-Allah lah sebulan lagi bayar. Jadi kita kata begitu. Tapi dalam keadaan orang tu memang memerlukan sangat, Islam menggalakkan kita memilih untuk memberi pinjam kepada orang ini lebih daripada kita memberi derma kepada orang lain. Itu Islam, cara Islam menyusun peraturan kehidupan. Namun demikian, kalau orang tu boleh bagi pinjaman dalam masa sama boleh menderma, lagi bagus. Tapi kita kata kalaulah ada pilihan, kita ada 100 je sekarang ni, kan, nak bagi siapa, maka kita bagi orang yang nak meminjam. Lebih baik daripada kita memberi kepada orang yang orang kata apa, yang kita tak pastilah, kita derma kat masjid ke derma ke apa ke, ada orang ni lebih memerlukan. Jadi begitulah kita katakan bagaimana interest yang ada pada manusia itu tetap ada.
keuntungan yang diinginkan oleh manusia tetap ada. Namun sama ada dia berbentuk bawahan, murahan, ataupun berbentuk yang nilai lebih tinggi dan lebih mulia, orang kata apa, harapannya. Jadi kita mengharapkan Allah Ta'ala membalas di hari akhirat. Itu adalah benda yang sampai ke tahap lebih tinggi. Mana tidak boleh kita kata, ia mementingkan diri kita. Tidak, kita tak mementingkan diri kita. Karena ketika ini Allah Ta'ala telah meletakkan, aturkan satu sistem peraturan bahawa beginilah keadaan dia, dunia yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan, alam yang aku ciptakan, insan yang aku ciptakan, semuanya berdasarkan kepada hukum alam yang telah aku aturkan. Antaranya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka dia sesat, dia menyesatkan diri dia sendiri. Dia tak perlu rasa bangga dengan kesesatan, sebenarnya dia telah memusnahkan diri dia. Jadi sesiapa yang ingin mendapat hidayah oleh Allah Ta'ala, naikkan hidayah kepada siapa yang sesat, maka dia sendiri yang menyesatkan diri dia sendiri. Maka tak perlu dia minta Ta'ala bila mana dia memilih kesesatan. Dan sepatutnya manusia bersyukur kepada Allah Ta'ala bila mana dia memilih hidayah daripada Allah, kerana hidayah itu sendiri pun siapa yang berikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekuatan yang kita ada sendiri pun siapa yang berikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bukan kerana kekuatan yang ada pada kita, tenaga yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, kita sendiri tidak mampu sembahyang, mampu nak sujud kepada Allah, beribadat kepada Allah, baca Al-Quran, memudahkan urusan orang lain, membantu sahabat-sahabat dalam kesusahan. Kita sendiri tidak mampu untuk memberikan sumbangan itu kalau kita tidak ada kekuatan dan kederat yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Maknanya semua kebaikan, semua kebajikan yang ada, yang kita lakukan, tidak boleh kita katakan bahawa ini kita punya, kita yang buat. Tidak. Secara kalau ulama-ulama tasawuf akan mengatakan bahawa al-fa'il huwa Allah. Semua benda Allah yang buat, semua kebaikan Allah yang Ta'ala yang lakukan. Maka kita hanya sebagai alat saja, alat untuk wakil daripada Allah Ta'ala saja untuk melakukan kebaikan itu. Kalau kita faham konsep ini, maka tidak ada orang yang akan mengungkit kebaikan dia. Tidak ada orang yang akan katakan bahawa aku melakukan kebaikan. Tidak ada orang yang akan mengharapkan balasan daripada manusia, kan? Bahkan dia mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada setiap kebaikan yang dilakukan. Baik, ayat terakhir sebelum kita tutup pada malam ini, kita habiskan ayat yang ke-15, wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini adalah kaedah yang besar yang diperbahaskan oleh ulama hatta ketika zaman Nabi SAW. Bila mana Nabi mengajak umat dia untuk menyembah Allah SWT, maka ada beramal dengan ilmu yang kami pelajari tadi. Wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya, Allah Ta'ala akan ajarkan kepada dia agamanya. Allah Ta'ala akan faqihkan dia dengan agama dia. Maka itulah kebaikan yang kita dapat bila mana hati kita terdetik untuk belajar ilmu agama, ilmu Islam, untuk lebih kita dekat kepada Allah, untuk kita lebih hampir kepada Allah, bukan untuk kita lebih jauh daripada Allah. Jadi hati kita dilunakkan, alhamdulillah, oleh Allah untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan moga-moga ia akan berterusan dari hari ke hari, menambah amalan ilmu kita untuk kita menyediakan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa soalan? Ataupun ada siapa pun nak discuss? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Izam. Jadi saya buka majlis pada soalan lah. Ada apa-apa pertanyaan, boleh tulis ataupun boleh tanyakan direct through voice. Saya ada satu soalan macam ni, ada scientific research yang mengatakan kalau bulan mengambang
manusia ni dia akan jadi tak berapa betul sikit, sebabnya bila bulan mengambang, bulan tu di atas bumi dan graviti dia lagi kuat. Tu pun dia apa tu, reflected by air pasang surut adalah. Maksudnya kalau bulan dekat air akan jadi pasang, kalau bulan jauh air akan jadi surut. Dan gitu juga dengan manusia, kalau bulan dia mengambang, manusia ni akan jadi tak berapa betul. Ada ayat spesifik tak yang berkaitan dengan hal ini yang menyokong scientific research lah, ataupun scientific research ni hanya sekadar research sahaja? Wallahu ta'ala ala tentang ayat-ayat Quran yang fokuskan dalam masalah graviti ini sendiri. Bulan dan sebagainya, anak tak pasti dan tak pernah lalu lagi lah. InsyaAllah barangkali akan datang, Allah mungkin akan mudahkan, kita boleh nampak. Anak tak pasti dari segi adakah yang beri efek kepada manusia itu sendiri. Namun kepada alam kita dah jelas bila kita lihat bagaimana bila bulan mengambang tu ada kesan. Namun demikian dalam syariat Islam, kita ada disunatkan puasa pada malam-malam bulan terang, iaitu pada pertengahan bulan. Disunatkan kita berpuasa 14-15, disunatkan kita berpuasa. Barangkali sana ada hikmah yang boleh dikaji oleh kita lah. Kenapa disunatkan pada hari pertengahan bulan, iaitu pada ketika disunatkan pada hari pertengahan bulan, iaitu pada ketika mana dalam bulan Islam. Bila kita bulan Islam tu tengah makan, sebab kita kira anak bulan pada awal, kemudian dia tengah-tengah tegak ketika itu pada pertengahan bulan. Setiap bulan itu disunatkan kita berpuasa pada dia panggil ayyamul bayd, hari putih dia panggil, iaitu pada malamnya terang, matahari itu berderang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin di sinilah tempat titik yang perlu kita mulalah untuk kita melihat adakah benar di sana adanya manusia itu perlu berpuasa, sebab kerana dia tadi tak macam mana Faiz kata tadi kan. Faiz kata mungkin kurang inilah stable dan seumpamanya, maka dia disunatkan berpuasa. Barangkali ada kebenaran, barangkali ada hikmah di situ. Nama anak cuma boleh berikan buka pintu sikit je lah untuk kita pergi lebih jauh. Wallahu ta'ala alam. Mengajar persoalan dan daripada saudari Rafidah Hussein yang mengatakan bahawa bulan-bulan pertama ada banyak manfaat based on kuliah Ustaz Amin. Okay, kita buka lagi soalan. Ada apa-apa soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan nak minta Ustaz ulas berkenaan dengan tidur selepas asar yang Ustaz ada terangkan tadi. Saya ada pernah terbaca lah, kalau kita tidur selepas asar, kita akan hidup dalam kegilaan. Maksudnya macam kita bangun pun kita tak sedar pagi ke petang kan. Cuma nak tanya pasal hukum dia. Hukum dia, adakah kita hukum dia adakah tidak dibolehkan ataupun macam mana? Bila kita tidur lepas asar, dia akan membawa kepada mengubah pemikiran kita. So maksudnya nak minta Ustaz ulas berkenaan dengan boleh ataupun tidak tidur sebelah asar. Sekian, terima kasih. Baik, waktu lepas asar memang ada perbahasan ulama tentang waktu lepas asar. Ada benda yang diharamkan dan tidak dibenarkan untuk dilakukan lepas asar, antaranya solat sunat yang tidak bersebab. Kalau solat sunat yang bersebab dan sebabnya pula berlaku sebelum daripada solat tadi, maka dibenarkan solat sunat. Contohnya seperti solat jenazah, dibenarkan solat sebelum asar, tidak ada masalah. Solat bukan wuduk, dibenarkan 2 rakaat, dibenarkan selepas asar. Juga begitu juga solat kita masuk ke masjid, dibenarkan walaupun kita masuk ke asar, kerana semua sebab itu berlaku sebelum daripada solat. Namun demikian ulama sepakat dalam mengharamkan, tetapi demikian dalam mazhab Syafi'i yang akan lebih sedikit. Lebih tepat ialah makruh tahrim. Makruh hampir-hampir haram, tapi tidak haram. Makruh tahrim itu teruk. Maka sama-sama dilarang untuk orang yang sembahyang sunat
yang mana sembahyang sunat itu sebabnya terkemudian daripada salat, seperti salat hajat selepas daripada asar tanpa apa, sebab itu ialah hajat kita yang akan berlaku. Dan juga solat sunat musafir, bila nak musafir, sebab apa? Sebab musafir itu selepas daripada kita solat baru kita musafir. Ada seumpama dengan ini